Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak yang cikgu kasih sekalian. Selamat berkenalan, saya Cikgu Aniza, Guru Cemerlang Matematik dari Sekolah Rendah Arab Jaim Selandar, Melaka. Cikgu harap semua murid-murid di luar sana sihat dan ceria. Pada hari ini, cikgu merupakan guru matematik anda semua. Cikgu rasa sudah pasti ramai yang ternanti-nanti untuk belajar matematik pada hari ini kan? Jadi, mari sama-sama kita belajar matematik. Sebelum cikgu memulakan sesi pembelajaran, mari sama-sama kita tonton video ini. Ya adik, ni. Saya ada sebiji kek. Saya ingin berkongsi dengan ni. Saya potong bahagian yang sama besar. Nah. Bye. Alhamdulillah, dah tonton video tadi? Agak-agak apa topik yang ingin cikgu terangkan pada hari ini ya? Ya, betul. Topik yang ingin cikgu terangkan pada hari ini ialah pecahan. Sebelum cikgu jelaskan lebih lanjut mengenai pecahan, berikut merupakan intipati pembelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Sebentar tadi, kamu telah lihat video permulaan. Seterusnya, cikgu akan terangkan maksud pecahan, jenis-jenis pecahan dan kita akan jalankan sedikit aktiviti, latihan serta imbas kembali. Tahukah murid-murid apa maksud pecahan? Mari cikgu jelaskan dengan lebih lanjut mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan ialah nilai yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan bahagian. Sebagai contoh, cikgu ada sekeping pizza, iaitu bersamaan dengan 1. Pizza ini cikgu potong kepada 2 bahagian yang sama besar. Cikgu ingin beri kepada Adib dan Auni. Apabila pizza ini dibelah kepada 2, Adib akan mendapat separuh keping pizza, manakala Auni akan mendapat separuh atau setengah keping pizza. Separuh atau setengah boleh dinyatakan dalam pecahan iaitu 1/2. Adik mendapat 1/2 pizza, manakala Auni juga mendapat 1/2 pizza. Jadi, apa maksud 1/2? 1/2 bermaksud 1 daripada 2 bahagian yang sama besar. Siapa di luar sana yang suka origami? Cikgu rasa kebanyakan murid mesti suka origami kan? Jadi, mari sama-sama kita membuat 1/2 dengan menggunakan kertas. Mula-mula, sediakan kertas, pinggan, gunting, pensel dan pensel warna. Cara-caranya, pertama, lukis bulatan menggunakan pinggan. Kemudian, gunting lakaran tadi berbentuk bulatan dengan berhati-hati. Kedua, lipat kertas tersebut kepada 2 bahagian yang sama. Ketiga, tandakan tengah yang terbentuk, iaitu garisan tengah yang terbentuk. Kemudian, warnakan bahagian dengan warna kegemaran anda. Siapa suka biru, warnakan biru. Akhirnya siap. Tulis 1/2. Tahniah, anak-anak semua telah berjaya membuat pecahan 1/2. Mari murid-murid, kita lihat pula contoh-contoh lain bagi pecahan 1/2. Pertama, contoh pecahan 1/2 bagi bulatan. Pecahan per 2 bagi segitiga. Pecahan 1/2 bagi bentuk segi empat tepat. Pecahan 1/2 bagi bentuk bujur dan pecahan 1/2 bagi bentuk hati. Banyak lagi sebenarnya pecahan 1/2 yang dapat dijumpai di sekeliling kita. Nanti anak-anak perhatikan di rumah ya. Sebelum cikgu meneruskan sesi pembelajaran seterusnya,
Mari anak-anak kita jawab soalan yang berkaitan dengan pembelajaran sebentar tadi. Soalannya ialah, di antara berikut yang manakah pecahan 1/2? A, B, C atau D? Cuba ingat semula, 1/2 ialah satu daripada dua bahagian yang sama besar. Jadi, yang mana satu adalah jawapannya? Betul, tepat sekali. Jawapannya ialah B dan D. Kerana B dan D merupakan pecahan yang sama besar. Seterusnya, setelah kita belajar pecahan per 2, mari kita belajar pecahan per 4 pula. Cikgu mengambil contoh sebiji kek berbentuk kuboid bersamaan dengan 1. Apabila cikgu potong kek ini kepada 4 bahagian yang sama besar, setiap bahagian tersebut disebut sebagai suku kek. Suku juga boleh dinyatakan dalam pecahan, iaitu 1/4. Jadi, apa maksud 1/4? 1/4 ialah satu daripada 4 bahagian yang sama besar. Untuk memahami lebih lanjut mengenai 1/4, mari semua kita buat 1/4 dengan menggunakan kertas. Murid-murid boleh melakukan aktiviti ini bersama-sama ibu bapa dan adik-beradik di rumah. Mula-mula, sediakan bahan dan alatan berikut: kertas A4, pensel dan pensel warna. Cara-caranya, pertama, lipat kertas tersebut kepada 4 bahagian yang sama. Kemudian, tandakan garisan tengah yang terbentuk. Warnakan satu bahagian daripada 4 bahagian yang sama. Tuliskan 1/4 dan suku. Akhirnya siap. Jadilah pecahan 1/4. Mari murid-murid kita lihat contoh-contoh bagi pecahan 1/4 pula. Di sini cikgu tunjukkan 9 jenis pecahan 1/4 atau dipanggil sebagai suku. Antaranya ialah pecahan 1/4 daripada bentuk segi empat sama, segi empat tepat, bujur dan segitiga. Dengan melihat contoh-contoh tadi, anak-anak semua telah dapat memahami dengan jelas pecahan 1/4. Cikgu ulang semula. Pecahan 1/4 terjadi apabila terdapat 4 bahagian yang sama besar dan satu bahagian yang diwarna atau dilorekkan. Seterusnya, mari kita lihat pula pecahan 2/4 dan 3/4. Cikgu menggunakan contoh yang sama iaitu kek agar murid-murid tidak keliru. Kek yang telah dipotongkan kepada 4 bahagian yang akan menghasilkan satu bahagian yang dipanggil suku. Tetapi apabila dua suku kek digabungkan, ia akan menjadi separuh atau boleh dinyatakan dalam pecahan iaitu 2/4. Apa itu 2/4? 2/4 ialah 2 daripada 4 bahagian yang sama besar. 2/4 juga disebut sebagai setengah. Seterusnya, apabila 3 suku kek digabungkan, ia akan menjadi 3/4. 3/4 juga boleh dinyatakan sebagai 3 suku. Jadi anak-anak, 3/4 atau 3 suku bermaksud 3 daripada 4 bahagian yang sama besar. Mari murid-murid, kita lihat apakah yang akan berlaku apabila semua bahagian yang dipotong dicantumkan semula. Apabila digabungkan semua 4 bahagian yang dipotong tadi, ia akan membentuk 4/4. Maka 4/4 ialah 1. Baiklah anak-anak semua, setelah mengikuti pembelajaran mengenai pecahan per 4, mari kita jawab soalan-soalan yang berkaitan. Soalannya ialah,
Di antara pecahan berikut, bulatkan 1/4. Ingat semula, 1/4 ialah 1 daripada 4 bahagian yang sama besar. Murid-murid, yang mana satukah jawapannya? A, B, C atau D? Jadi, C ialah jawapannya. Sila bulatkan. Soalan kedua, iaitu warnakan 2/4. Sebentar tadi, kita telah pelajari bahawa 2/4 adalah 2 bahagian daripada 4 bahagian yang sama. Jadi, berapa bahagian yang perlu diwarnakan ya murid-murid? Betul, pandai murid-murid cikgu. Kita perlu warnakan 2 bahagian. Soalan terakhir. Senang saja soalannya. Soalannya ialah namakan pecahan bagi bahagian berwarna biru. Jawapannya ialah 3/4. Betul. Ini kerana ada 3 bahagian berwarna biru daripada 4 bahagian yang sama besar. Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pembelajaran. Banyak yang telah kita pelajari. Sebelum sesi pembelajaran kita pada hari ini berakhir, mari kita sebut semula 4 jenis pecahan yang telah kita pelajari. Antara 4 jenis pecahan tersebut ialah setengah, 1/4, 2/4 dan 3/4. Maka dengan itu, berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan semoga semua murid di luar sana dapat memahami topik pecahan pada hari ini dengan baik. Dengan itu, saya Cikgu Aniza. Matematik itu menyeronokkan dan banyak kegunaan. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.